5, 46, 47, 48, 49. Kita akan dapat 5 lah. Okay. Estimate close to 5. Okay. So setiap satu kelas ni saiz dia adalah 5. 5. 5. Okay. So macam tu cara macam mana kita nak jumpa kelas. Okay. So sebelum tu kita just buat latihan sedikit. Tentukan selang kelas yang sesuai bagi data yang diberi. Contoh yang kita bagi, katakan kita ada sinilah keseluruhan nilai kita. Bilangan kelas yang dikedaki adalah 3. Dia nak 3 kelas je. So kita ambil data yang terbesar, kita tolak dengan data terkecil, kita bahagikan dengan 3. Yang terbesar ialah 179, yang terkecil ialah 150. So kita tolakkan dia, bahagikan dengan 3 sebab kita nak 3 kelas saja. Dia suruh kita pakai buat 3 kelas lah. Bahagi dengan 3 kita akan dapat 9.67. Now 9.67 tu tak bulat, so kita bulatkan dia terus. Kita bulatkan dia dengan kita estimatekan dia untuk membesar. Kita besarkan dia lah, jangan kecilkan dia. Kita besarkan dia, estimatekan dia jadi 10. So sekarang kita tahu setiap satu kelas tu mesti ada 10 nombor. So kita boleh ambil paling kecil 150 sampai 159. 160 sampai 169, 170 sampai 179. So dapat macam tu, basically kita tahulah semua nombor yang ada dalam data ni boleh masuk dalam kelas-kelas kita. Okay, saya tahu. Saya rasa ada kat luar sana yang mungkin first time nampak akan cakap, wait, bukan 159, 150 ni 9 ke? Kan? Beza dia 9 kan? Bukan 10. Okey. Kenapa masih 10? Sebab kita bukan kira beza. Kita kira unit. Kita kira setiap satu nombor tu. Kita ada 150, 151, 152, 153, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ni 159 lah ya. 159. Kalau kita kira ada berapa banyak nombor sebenarnya dalam ni? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So memang ada 10 nombor lah dalam kelas kita. Walaupun beza dia 9, tapi nombor dekat dalam tu memang 10 sebenarnya. So kita nak kuantiti nombor dekat dalam dia. Itu jadi saiz kelas kita. Okay. Kepada saya mungkin macam wait. Macam tu. Itu reason dia. Okay. So dengan tu, minta kerjasama untuk try buat A. Okay. Macam biasa saya nak buat peringatan sikit. 7. Hai. 7. Hai. Minta kerjasama semua untuk tulis nama penuh anda, nama telefon anda, juga nama sekolah anda, nama penuh anda, nama telefon anda, juga nama sekolah anda dalam chat untuk kehadiran anda pada malam ini. Okay, you guys try dulu. Lepas tu nanti bagi tahu saya dia punya kelas, dia punya nombor kelas dia lah. Berapa semua. Okay. Lima cikgu. 5. Saiz kelas dia 5. Ya. Oh, by the way, kepada siapa-siapa yang mungkin sekejap, mana nak jumpa, kalau yang saya bagi tadi tu, boleh tengok soalan 2 muka surat 114, you akan nampak soalan ni. Okay.
Okey. So 5 Jap. Alright. Bukan. Ni dia. Okey. So jawapan dia adalah 5 lah. Betul lah. Jawapan dia adalah 5. Now, nombor paling besar berapa? 25. 5. Paling kecil? 25. 2. 25. Paling kecil 1. 1. Satu. So 25. Ya, Tolak paling kecil 1 lah kan. Bahagi dia nak berapa? 5. So bahagi dengan 5. Kita kena berapa? 4,8. 4.8. So kita estimatekan dia paling dekat dengan nombor yang paling besar, yang membesarkan dia adalah 5. So betul lah, jawapan dia ialah 5. So size dia macam ni? Kelas pertama dia apa? Nombor apa sampai nombor apa? 1 hingga 5. 1 sampai 5. Lepas tu 6 hingga 10. 6, 10. Lepas tu 11 hingga 15. 15, 16, 16. 20. 20, 11, 15. 11, 15, 16, 20, 21. 21, 25. 1, 2, 3, 4, 5 kelas dan setiap kelas tu dia punya julat dia ialah atau saiz dia ialah 5. Nice. Betul. Alright, seterusnya. So, tadi kita dah tengok macam mana cara kita nak kenal kelas-kelas dia lah, macam mana kita nak dapatkan kumpulan data tu, macam mana kita nak kumpulkan data tu. Now, sekarang ni macam mana kita nak tafsir pula? Macam mana kita nak tunjuk dia dalam graf supaya kita boleh senang dapat. Macam kalau awak ingat balik data tak terkumpul hari tu, dia ada dua. Kita boleh pakai plot titik atau kita boleh pakai daun dan batang. Untuk data terkumpul, ada dua jenis graf. Okey, tiga sebenarnya. Tapi dua ni kita fokus dulu. Dua jenis graf yang kita boleh buat untuk bagi tahu ke orang, oh, ini data-data kita. First, kita panggil dia sebagai histogram. So ini adalah histogram. Dia macam bar, dia macam graf bar, cuma kalau perasan dia tak ada jarak. Pada setiap bar dia tak ada jarak. Okey, itu pentinglah dalam histogram dia tak ada jarak. Satu lagi ialah poligon kekerapan. Okey, apa yang guys nampak ni ialah histogram. Yang atas dia letak poligon kekerapan. Poligon kekerapan yang garisan ni Garisan ni sebenarnya poligon kekerapan. Yang ni masih lagi histogram lah. So sebenarnya histogram dan poligon kekerapan ni dia boleh kawan. Dia boleh tindih-tindih itu. Alright. So first, jom kita ambil tahu dulu macam mana cara sebenarnya kita nak buat histogram. Macam mana cara kita nak buat histogram? First, kita cari sempadan bawah dan juga sempadan atas setiap selang kelas. Pertama sekali, kita nak kena cari dia punya sempadan dan sempadan bawah dan sempadan atas. Lepas dia jumpa, kita pilih skala yang sesuai pada paksi mencancang, mewakilkan kegerapan pada paksi mencancang dan sempadan kelas pada paksi mengufuk. Itu dia punya XY lah. Kita just readykan XY dia dengan posisi yang betul. Lukis palang mewakili setiap selang kelas dengan lebarkan sama dengan saiz selang kelas dan tingginya berkadar dengan kekerapan. So kita ambil sempadan bawah, sempadan atas, sempadan bawah, sempadan atas, sempadan bawah, sempadan atas, sempadan bawah, sempadan atas, sempadan bawah, sempadan atas pada setiap kelas. Pada setiap kelas tu, lepas tu kita tengok kekerapan dia pula. Baru kita plot kekerapan dia dan baru kita buat dia punya bar lah. So last kali kita akan jadi satu histogram. Okey. Sempadan bawah. Macam mana cara kita nak cari sempadan bawah dan macam mana kita nak cari sempadan atas? Cara dia ialah kita ambil had atas kelas sebelumnya dan juga had bawah kelas tu. Kita bahagi dengan 2. Itu untuk kita cari sempadan bawah. Kalau kita nak cari sempadan atas, kita ambil had kelas atas tu, kita ambil had bawah kelas selepas. Okey, bahagi dengan 2. Sekejap saya tengok ada tak. Wait, let me double check. Ada. Okey, tak apa. Itu cara-cara kita nak buat histogram. Okay, nanti kita akan tengok for macam ni lah. Nanti kita akan buat latihan sikit macam mana kita nak cari tu. Okay, so poligon kekerapan.
Okay. Ini macam mana cara kita nak buat poligon kekerapan kalau kita telah buat histogram. Okay. Kalau kita dah buat histogram. Kalau kita tak buat histogram lagi, ada cara lain. Ini kalau kita dah ada histogram. Tandakan titik tengah pada atas palang setiap selang kelas pertama. Lepas tu 2. Tandakan titik tengah sebelum kelas pertama dan selepas kelas terakhir dengan kekerapan sifar. Lukis garis lurus yang menyambungkan titik-titik tengah yang bersebelahan. So basically, apa yang kita nak kena buat ialah kita kena cari titik tengah dia. Okay. Tadi kita nak cari sempadan. Untuk poligon kekerapan, kita kena cari titik tengah dia. Apa formula titik tengah dia? Had bawah ialah nilai terkecil pada had. Dan had atas adalah nilai terbesar dalam setiap selang kelas. So titik tengah ialah had bawah tambah dengan had atas bahagikan dengan 2. Midpoint, titik tengah. Had bawah campur dengan had atas bahagikan dengan 2. Kita akan dapat satu nombor lah. Itu adalah titik tengah dia. So kita terus pangkahkan setiap titik tengah dia. Alright. Siap pangkah tu, kita kena tambah 2 lagi titik. Iaitu titik kekerapan sifar. 1 titik sebelum cari titik tengah kelas yang di mana kelas sebelumnya ialah kekerapan dia ialah kosong. Tambah lagi 1 kelas di hujung, cari titik tengah dia juga di mana dia punya kekerapan dia pun kosong juga. Okey. Settle macam tu baru kita just tarik je. Ni pakai pembaris pun tak apa, jangan risau. Sebab poligon ni dia tak semesti kena smooth. Dia tak semestinya kena kemas je punya ni. Dia tajam-tajam pun tak apa. Okey. Dia tak kisahlah tajam-tajam tu. So settle lah kalau kita ada poligon dengan kalau kita ada histogram untuk kita jadikan poligon. Now, kalau tak ada, the question is if tak ada macam mana? Okay, kalau tak ada apa yang kita nak kena buat? Tambah 1 selang kelas sebelum kelas pertama dan selepas akhir dengan kekerapan sifar. Cari titik tengah setiap kelas selang kelas tersebut. Pilih skala yang sesuai pada paksi bercancang, wakilkan kekerapan pada paksi bercancang dan titik tengah pada paksi mengufuk. Tandakan titik tengah dengan kekerapan dan sepadan, sambungkan setiap titik setiap titik dengan tengah dengan garis lurus. Basically sebenarnya cara dia sama je, lebih kurang sama. Beza dia sikit je. Okay. First, macam tadi kita nak kena tambah 1 kelas lain yang di mana kekerapan dia kosong pada sebelum dan juga selepas. Masih sama, tak berubah. Okay. First kita kena ambil tahu dululah saiz dia berapa. Macam ni saiz dia dah 5, so kita pastikan 5 jugalah kat sini. So, tambah 1, tambah 1. Ni dengan kekerapan kosong lah. Cari titik tengah dia. Titik tengah dia formula tak berubah. Had bawah campur had atas bahagi dengan 2. So, sama je. Dapat semua titik tengah. Sedia kita plotkan graf. Okay. Kita readykan graf dengan kekerapan di paksi Y dan titik tengah di paksi X. Lepas tu kita just plot je 0, 0, kalau 2, 2, kalau 3, 3 dan seterusnya. Dan macam tadi kita just terus sambung je setiap titik tu. Tak kiralah tajam ke tu tak menjadi satu masalah. Okay. Kita tak perlu nak curvekan dia, tak payah nak lentuk-lentukkan dia. Just buat tajam pun tak ada masalah. Alright. So ini adalah untuk poligon kekerapan. Now, jom kita kenal pasti dulu sikit. Berkenaan dengan perkataan-perkataan yang penting. Ini adalah soalan 3, muka surat 115. Alright. Kalau nota yang pegang tadi, kita boleh tengok pada soalan ketiga, muka surat 115. Awak tengok bawah tu 115, soalan ketiga. So samalah apa yang awak nampak kat sini. Tentukan had bawah, had atas, titik tengah, sepadan bawah, sepadan atas dan saiz selang kelas bagi setiap selang kelas dalam jadual berikut. Okey. So had bawah ialah nombor daripada kelas ni, nombor dia yang paling kecil. So tu adalah had bawah. Had atas ialah nombor yang dalam kelas ni yang paling besar. Itu adalah had atas. Midpoint tadi had bawah campur had atas bahagi dengan 2. Sempadan bawah, lower boundary, ialah had bawah dengan had atas nombor sebelumnya. Okay.
bahagi dengan 2, dapat jawapan. Sempadan atas, had atas dengan had bawah selepas dia, bahagi dengan 2 dapat 60.5, dapat jawapan lah sempadan atas. Untuk saiz selang kelas kita tak buat penolakan had atas tolak had bawah. Kita akan buat sempadan atas tolak dengan sempadan bawah. Baru kita betul-betul boleh kenal pasti berapa sebenarnya saiz kelas kita. Okey, sempadan atas tolak dengan sempadan bawah, baru kita boleh jumpa kita punya saiz selang kelas kita. So, try buat A, B, C dan juga D. Cuba try buat semua. Okey, ada yang kawan kita dah siap? Okey, tak apa. Kita bagi kawan-kawan kita yang lain try dulu. Nanti kita cakap nama. Okey. Sekejap. Okey. So, kita check untuk had bawah dahulu. Had bawah. Ni berapa? Had bawah untuk A berapa? 40. Saya tengok jawapan. Okey, 40. Ada jawapan betul lah 40. Had bawah untuk B? 47. Sorry. 125. Had bawah untuk B. 1, 2, 5. Had bawah untuk C, kita tengok had bawah. 130. 130. Had bawah untuk D? 6.1. 6.1. It's simple je. Apa yang kita nampak kat bawah ni itulah dia.
Apa limit? Hak atas. A. 47. B. 7. B. 140. 140. C. 250. D. 6 pula. D. 6.9. Point 6.9. Okay. Next. Titik tengah dia untuk A. 3.5. 3.5. Yeah. This one? B. 132.5. 1. Sekejap. 32.5. Tu ke? 132.5. 5. Yes. 13. Allah Akbar. Eh. 13 berapa? 132 eh? 132.5. Yes. 132.5. Alright. C. 240. 240. 240. Yo. D. 6.5. Yes. 6. 6.5. Apa kita nak buat? Hak atas, hak bawah kita campurkan, kita bahagi dengan 2. So kita dapat nilai-nilai ni. So sempadan bawah untuk A. 9.5. Yes. 39.5. B. 124.5. 124.5. Correct. C. 29.5. Ya, 29.5. D. 5.6. 6.5. 6.5. 6.05. 6.05. 6.05. Betul. Sebab sebenarnya perbezaan dia ialah 0.1 Dia dengan 6.0 lah. 6.1 tolak 6.0 bahagi 2. Tambah. Alright. Untuk apa boundary pula? Untuk A? 47.5. 47.5. B? B 140 tambah 100. 140.5. 140.5. 5. C? 250.5. Yes. 250.5. D? 6.9. 6.95. Okey. Cikgu, berapa ni? Berapa ni? Bab berapa? Bab 7. Maaf. Bab 7. Oh, bab tu je. Bab 7. Yes. Okay. So, kelas interval untuk A? Apa? Yeah, 8. B? 16. Bukan. 6. Betul. 6. 16. Okay. C? 21. Yes. 21. D? 0.9. 0.9. Okay. Nice. Betul lah semua So macam mana kita nak dapat 8, 16, 21, 0.9 ni? Apa yang kita kena buat? Nombor atas ni kita tolakkan dengan bawah ni. Ni tolakkanlah upper boundaries tolak dengan lower boundaries. Sepadan atas tolak dengan sepadan bawah. Dapatlah kita punya kelas interval. Alright. Noise. So
Sekarang kita nak tengok satu lagi, nama dia kekerapan longgokan. Longgokan. Longgokan lah kata dia. Apa maksud kekerapan longgokan? Kekerapan longgokan bagi satu selang kelas ialah hasil tambah kekerapan bagi satu selang kelas tu dengan jumlah kekerapan kelas-kelas sebelum. Basically maksud macam ni je lah. Kata mudah macam ni. Kita ada kelas paling kecil, kita ada kelas paling besar. Kita campurkan semua kekerapan dia mengikut kepada makin besar, iaitu 4. Kekerapan untuk kelas ni ialah, kekerapan longgokan dia ialah 4. So 4 ni akan tambahkan dengan kuantiti yang ada pada kelas selepasnya, akan dapat kekerapan longgokan yang seterusnya, iaitu in this case 9 lah, sebab tambah 5, 9. Lepas tu kita tambah pula lagi, 9 ni kita tambahkan lagi dengan kekerapan yang seterusnya. 8 jadi 17. 17 campur dengan 7 jadi 24. 24 campur dengan 3 jadi 27. So ini adalah apa yang kita panggil sebagai kekerapan longgokan. Okey. Maksud dia macam ni. Contoh macam dekat sini tadi, bila ada dekat sini nombor 17 ni, nilai 17 ni bermaksud terdapat 17 orang berumur 39 dan kurang. Maksudnya daripada 39 dan ke bawah, kuantiti semua adalah 27. Dicampurkan semua sahaja. So dia tak asing-asingkan lah. So tu longgok lah, kita longgokkan dia. Campur-campurkan dia, kumulatif. Alright. So, dengan tu, cuba try. Yang ni adalah, kalau dalam yang saya bagi tadi, soalan nombor 4, muka surat 116. Cuba try buat A dengan B. Untuk longgokkan kekerapan dia. Okay, alright. So, kita try dulu B. Boleh? Jom. Untuk kumulatif frekuensi, kita start daripada atas. Kekerapan longgokan start daripada atas. Nombor dia ialah 12. 12. lepas tu
29. 29. Lepas tu 275. 20. 75. 75. 7. 71. 75. 71. 21. Jap. 52. 52. 52. 52. 52. Lepas 52. 71. 71. Lepas tu 76. 76. 76. Alright. 76. Nice. Maksudnya C 25. Lepas tu 61. 61. Lepas tu 108. 108. 137. 7. 137. 155. 156. Nice. So itu kumulatif lah. Itu kekerapan longgokan lah. Bahasa Inggeris dia kumulatif longgokan. Kita longgokkan dia. Okey. Seterusnya kita nak, ini cara nak kita panggil lah sebenarnya. Ini istilah, lebih kepada istilah sebenarnya. So taburan data ialah simetri jika bentuk saiz taburan adalah hampir sama apabila dibahagikan kepada dua bahagian kiri dan kanan. So bila kiri dan kanan ni lebih kurang sama macam ni, tinggi kat tengah, kadang-kadang kita panggil dia bell shape ataupun bell curve atau bentuk loceng punya graf. So kita boleh bayang lah, kalau tiba-tiba cakap, okey graf ni menunjukkan bentuk loceng. So kita boleh terus bayang, maksudnya dia rendah di hujung dan di kanan dan di kiri, di hujung dan di awal, tapi dia banyak dekat tengah. Kalau kita cakap seragam lah. Maksudnya dia semua lebih kurang sama sahaja. Dia akan duduk dekat-dekat je semua. Tu seragam. Now, kita boleh juga tengok jenis bentuk taburan yang pencung, skew, dia sangat nak. Jika satu daripada hujung histogram adalah lebih panjang daripada hujungnya yang lain. Kalau sebelah panjang, sebelah kurang. So ini kita panggil pencung ke kiri. Pencung ke kanan. Pencung ke kanan sebab kita kurang di sebelah kanan. Yang ni adalah pencung ke kiri sebab kita kurang sebelah kiri. Pencung ke kiri lah, dia kurang sebelah kiri. So kalau kita sebut, katakan graf ni adalah pencung ke kanan, maksudnya dia awal-awal dia banyak, lepas tu hujung-hujung dia kurang tu. Pencung ke kiri maksudnya awal-awal dia rendah, lepas tu dia naik tinggi. Dia macam itulah maksud dia, okey. So dengan tu cuba awak buat. Ini adalah soalan 5 muka surat 117. Kalau data yang sama, muka surat 5 muka surat 117. Soalan 5 muka surat 117. Cuba buat soalan nombor 5 A. Cuba guys buat dulu. Lukis dulu untuk histogram dan juga kumulatif histogram. Okey. Nanti macam mana? Tak apa, you guys try dulu. Nanti saya fikir macam mana cara saya nak tunjuk kat korang dia punya jawapan dia. Okay? Try dulu.
Yes. Okay. So, macam ni. Saya kalian macam ni boleh. Kita tengok apa dia punya sempadan bawah dia, kita tengok apa sempadan atas dia, lepas tu kita tengok apa kekerapan frekuensi dia. Untuk both histogram dan juga cumulative histogram, nanti saya akan bagi awak gambar dia untuk you guys compare dengan you guys punya jawapan. Boleh tak macam tu? Boleh. Sebab kalau saya Boleh. lukis memang lurus jadi sengit jadi lurus. Saya nanti kan dia situlah. Okay. So, alright. Oh, cikgu. Ya, saya pun pakai mouse ni. So, tak boleh nak lurus sangat. Okay, so kita tengok kepada sempadan bawah dan sempadan atas dan juga cumulative frekuensi untuk ni dahulu. 2.1, 3.0. Apa sempadan bawah dia? 2.0. 2.0. 3.05. 3.05. 3.0. Yes, 3.05. 3.05. Lepas tu? Kekerapan Lima. dia? Bukan. 5. Bukan yang 3.05 tu. Bukan, 3.05 tu mana? Oh, betul lah tu, betul. Betul kan? Okay. Sorry. Ya. Okay, so untuk sempadan bawah ni pula 3.05. sama sahajalah 3.0 0.05 macam cincin jadilah. Apa boundary dia? 4.05. 4.05. 4.05. 0.05. Kekerapan dia 13. 13. 13. 12. So, 4.1 4.05. mesti turun je lah. 4.5 yang ni akan jadi 4.05. 5 yang apa boundary ni? Sorry, sempadan atas dia 8.0. Ulangi slow. So, apa boundary? Ini sebenarnya awak boleh nampak sendiri kot saya rasa. Kalau awak perasan, sempadan atas kelas sebelumnya akan sama dengan sempadan bawah kelas selepas dia. So, apa punya kelas atas kat sini akan sama dengan kelas bawah dekat sini lah. So, ni akan jadi 6.05. Dia akan sama balik kat sini. Yang ni akan jadi 7.05. 7.05. Dan sama balik kat sini akan jadi 8.05. 8.05. Habis dekat sini sahaja. Kalau sambung, just turun je lah. Sama je. So, kekerapan dia 5, 13. Lepas tu 25. 25. Lepas tu 38. 8. 8. Lepas tu 47. 47. Lepas tu 50. 10. okay. Now, kita dah ada semua ni. Untuk histogram, saya rasa majoriti mungkin boleh buat. Untuk longgokan histogram ni basically sama sahaja. Untuk longgokan histogram ni sama sahaja. Cuma awak punya graf dia akan mengambil daripada ni lah, kekerapan longgokan ni lah. Okay, contoh, katakanlah saya buat sini 5, 10 katakan 10, 15, 20. Okay. So dia start dengan 5, so kita letak dekat 5. Lepas tu ni 13, so kita ambil dekat 13 lah. Okay. 13 should be around here plus minus. 13, 25, so 25 around here, somewhere over here plus minus. So dia just akan dapat histogram jenis cumulative. So dia akan menaik macam tu. Itulah kita panggil histogram longgokan. Okay, beza dengan histogram hanya tu sahaja. Macam ni kita ambil daripada kekerapan untuk kekerapan dia. Yang ni dia punya graf dia kita ambil daripada kekerapan longgokan. That's it, tu beza dia. Cuma nanti saya akan share kat awak lah dia punya gambar graf dia. Kita tengok balik gambar graf dia ada tak? Ada. Jadi saya akan share kat awak gambar graf dia kat dalam group. You guys boleh try to compare dengan korang punya. Now, itu untuk apa nama? Histogram. Now this one,
Ini sebenarnya apa yang dia minta ialah untuk poligon. Okay. Dia nak suruh kita buat poligon pula. So you guys, kita try dulu untuk buat poligon. Boleh? So ini adalah soalan nombor 7, muka surat 120. Okay. Mana-mana yang mungkin tak berapa nampak kat sini, you guys boleh buka soalan nombor 7, muka surat 120 yang saya share petang tadi. Soalan samalah. So apa yang perlu awak cari? Awak cari semua-semua and cuba buat dia punya poligon kekerapan. Okay. Ini adalah poligon kekerapan. Alah. Okey, saya perasan dia cakap macam mana dapat ikut formula cikgu. Okey. Perkataan macam mana dapat tu saya assume mungkin macam mana dapat kekerapan dan juga macam atau macam mana dapat upper boundaries dengan lower boundaries, betul tak? Sempadan atas dan sempadan bawah tadi, betul? Yes. So, kepada yang tengah buat, minta kerjasama untuk sama ada screenshot soalan ni atau siapa-siapa yang ada boleh terus buka soalan nombor 7 muka surat 120. Saya nak patah balik sikit. Just nak remind balik apa tu sebenarnya yang sebelum-sebelum ni lah. Go to slide, on slide, slide. Oh no, oh no, wait. Okey. Ni. Ini adalah formula untuk sempadan bawah dan sempadan atas. Okey. Itu apa yang kita jumpa tadilah yang 2.05, 3.05, 4.05 dan seterusnya. Okey. Kita ada sempadan bawah dan kita ada sempadan atas. Alright. Saya harap awak tahu apa maksud dia data terkumpul. Sebab kalau awak tak tahu apa maksud data terkumpul tu, tahu data terkumpul tu apa before that? Macam mana rupa data terkumpul tu? Dia data yang sudah dikumpulkan dan nak kira apa itu sematan bawah dan sematan atas. Nak cari kekerapan. Betul tak? Data yang dikumpulkan Data betul yang dah. dikumpul. Cuma agak statement, ada beberapa statement yang awak buat tadi macam off sikit. Okey. Data kumpul maksud dia macam ni. Katakan contoh macam ni 145, 149 kekerapan dia ada 2. Maksudnya kita kumpulkan semua data daripada 145 dan 149 kita kumpulkan jadi satu kelas. Ini nama dia kelas. Okey, istilah dia kita panggil kelas. Ini satu kelas. 150, 154. Ini satu kelas. So kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kelas. Kat sini total ada 6 kelas. Okay, 145, 149 punya kelas, 150, 154 punya kelas, 155, 159 punya kelas. Now, dia bagi tahu kita contoh. 145, 149 ada 2 kekerapan. So yang kita tahu, di antara 2 nombor tu, cuma ada 2 nombor je. Ada 2 data je. Di antara 2 nombor tu ada 2 data je. Apa nombor tu kita tak pasti. Mungkin 145, sepatutnya 145 lah. Tapi mungkin 145, 145. Ada kemungkinan juga 149, 149. Okey. Okey. Atau mungkin 2 nombor berbeza, 148, 145 ke. Kita tak tahu. Sama macam ni lah. Sama juga macam ni. Yang ni ada 155, 159. Kekerapan dia ada 6. Maksudnya ada 6 nombor yang duduk di antara 155 dan 159. Itu maksudnya data terkumpul. Kita kumpulkan data tu, kita groupkan dia jadi satu kelas, kita kumpulkan semua satu kelas dia. Ini efektif, sangat efektif kalau kita punya nombor sangat-sangat besar. Tengok, di antara 145 dan 147 kan besar. Kalau kita nak buat data tak terkumpul, iaitu katakan macam 145,
ada berapa banyak? 146 ada berapa banyak? 147 ada berapa banyak? Kan banyaklah sampai 174. Lepas tu macam 146 ni mungkin kosong, 147 ni mungkin kosong, so membazir. So daripada kita buat macam tu, better kita kumpulkan je. Senang. So ini adalah data terkumpul. Now, daripada sini kita akan jumpa beberapa perkataan. Kita akan jumpa beberapa perkara lagi lah. Paling senang tengok sebenarnya dekat sini. Ini rumusan paling kemas kita boleh tengok. So ada beberapa perkara yang kita nak kena tahu. Antaranya lah had. Okay. Take note the word. Perkataan dia. Kita ada had. Kita ada titik tengah. Kita ada sempadan. Dan kita ada size. Okay, kita ada had. Titik tengah. Sempadan. Dan juga size. Had. Had ni bermaksud nilai terkecil atau nilai terbesar. Nilai dia dalam kelas tu. So had bawah maksudnya paling kecil. Kat bawah kan. So yang kecil lah 51. Had atas maksudnya yang besar. Had atas. Itu kalau perkataan had atau limit. Limit atau had. Midpoint, titik tengah. Titik tengah ialah dalam kelas kita ni kita nak tahu nilai di tengah-tengah dia apa. So kita ambil had atas dan had bawah, kita campurkan dia, kita bahagikan sahaja dengan 2. Kita akan jumpa nama dia ialah titik tengah. Okey? Itu adalah titik tengah. Next. Ini yang tadi awak tak hidden. Sempadan. Sempadan. Apa beza sempadan dengan had? Had tadi kita ambil nilai dia terus. Sempadan kita ada formula sikit. Iaitu untuk sempadan bawah, kita tengok kelas kita, bawah ialah sini, betul? 51. Sempadan bawah ialah had bawah, 51. Kita akan campur dengan had atas kelas sebelum dia. Kelas sebelum dia. Untuk 50, 60. So kat sini sepatutnya adalah 50. Kita campurkan 50 campur dengan 51 bahagi dengan 2 kita dapat 50.5. So kita ambil nilai di tengah-tengah di antara dua ni. Tu kita panggil sempadan. Sempadan Itu ambil sempadan nilai bawah lah. Sempadan atas, maaf, apa? sempadan bawah tu dia ambil nilai sebelum yang bawah dia. Yes. Ya, sebelum. Yes, betul. Untuk kelas yang kita nak cari. Alright? Untuk kelas yang kita nak cari. Itu penting. Kita tengok pula, kita tengok contoh sebelum contoh tadi. Mana contoh tadi? Okay, contoh yang ni lah kita ambil. Kalau kita nak tengok kelas 145, 149, sempadan bawah dia, kita tengok had bawah dia, kita campurkan dengan had atas kelas sebelum dia, iaitu 144. 4. Ini had bawah lah. So kalau kita tengok kelas 150, sempadan bawah dia ialah 150 dengan kelas sebelum dia. Kelas sebelum dia mana? Atas dia ni lah. 149. 149. Saya dengar macam tiba-tiba ada orang menjerit tadi. Tak ada. 150, 149. Kita campurkan dua ni, kita 9. bahagikan dengan 2. Kita akan dapat 149.5. 2. Kan? 5. 5. 149.5. Ya. Itu adalah sempadan bawah untuk 150, 154. Tapi sempadan atas untuk 145, 149. Faham tak? Faham. Faham. Boleh kan? Okay. Nice. Boleh InsyaAllah Okay. Ni. Alright. So, kita tengok sikit on apa data yang perlu kita cari. Saya tanya tu lah. Apa data yang kita kena cari sebenarnya untuk kita buat polygon ni? Apa ingat? Kekerapan longgokan. Kekerapan longgokan. Titik tengah. Apaan?
Bukan kau. Titik tengah. Bukan kan? Yes, kita kena cari sebenarnya ialah titik tengah dia. Kekerapan longgokan tu kita tak buat untuk poligon. Poligon kalau kita buat kekerapan longgokan dia, dia tak akan bagi poligon, dia akan tukar nama dia. Dia akan berubah nama. Titik tengah lah Oh, okey. Titik tengah. Tengah. So titik tengah ni, apa yang kita nak kena cari? Titik tengah apa sebenarnya? Keseluruhan ni kita cari titik tengah-tengah dia ke atau titik tengah macam mana? Titik tengah dalam kelas. Saya faham maksud awak. Titik tengah setiap kelas. Ya. Kataan terlebih tepatlah. Setiap kelas kita cari titik tengah dia. Okey. Dan kita nak cari dia, kita ambil had atas, had bawah, kita campurkan dia, kita bahagikan dengan 2. Contoh, kita ambil kelas yang pertama. 20 dengan negatif 29. Kita nak cari dia punya, kalau saya buat kat sini lah titik tengah saya tulis titik. Maksudnya titik tengah dia. 20 campur 29 bahagi 2 akan dapat berapa? 24.5. 24.5. 5. Sekejap. Sekejap. 24.5. Yes, 24.5. 5. Lepas tu yang ni akan dapat 5. 34.5. 4.5. Yang ni 34.5. 34.5. 44.5. 44.5. 54.5. 54.5. Dan 6.5. 6.5. 4.5. 4.5. Ada satu lagi benda kita nak kena buat untuk poligon. Apa? First kita nak kena tahu titik tengah dia lah. Betul? Okey. Nombor 2, apa yang nak kita buat? Kita nak kena letak di awal dan di hujung satu lagi kelas yang mana kekerapan dia ialah kosong. Okey, sebab poligon dia tak tergantung tau. Sebenarnya poligon dia akan ni ke tanah. Kita kena tambah kelas di awal dan hujung. Awal dan hujung dengan kekerapan kosong. Kosong. So, maksudnya dekat sini akan ada satu lagi akan dapat satu lagi kelas iaitu 10 sampai 19 di mana titik tengah dia ialah 14.5. Dekat sini akan ada 70 sampai 79 di mana dia punya titik tengah dia ialah 74.5 dan kekerapan dia dua-dua ni ialah kosong dan kosong. Jadi untuk awak punya poligon kita kena start ambil ujung-ujung dulu lah, saya letak ujung-ujung dulu lah. So ini 14.5, so, katakan sini ialah 24.5 dan seterusnya sampai sini, jadi katakan ini adalah 74.5 45 sini lah 74.5. So kita akan bermula dua-dua hujung dan awal dia daripada kosong dan seterusnya kita just plot je, katakan 12 dekat sini. Saya random je lah ni tak betul lah ni. Saya random, saya pun tak tahu. So 27 kira macam turun balik, round kira lebih kurang 15 sekarang. Ya lebih kurang lepas tu jatuh. So kita tarik. So kalau perasan poligon dia tak tergantung, dia kena ada kekosong balik ni. Okay, so dua benda lah yang kita nak kena ingat untuk poligon. Kekerapan. Titik tengah tambah kelas. Macam histogram tadi tak apa. Macam histogram tadi yang penting kita perlu Allahu Akbar. Histogram tadi yang perlu kita tahu hanyalah dia punya lower boundary dengan upper boundary sahaja. Sepanjang bawah, sepanjang atas je. Cukup. Yang ni kita kena tambah sikit. Dia banyak kerja sikit lah untuk poligon. Okay. So, nanti saya akan share dengan awak. Ya saya? Untuk Y kita letak titik tengah, nilai titik tengah. Untuk S kita letak nilai apa? Untuk S
kan Faham, kita letak nilai X dan Y. So, untuk F kita letak nilai kita tengah. Untuk X, Oh, okey. Awak nak confirm balik ni yang X dengan Y punya graf ni ya. Okey. So, X titik tengah, betul? Yes. X titik tengah. Y ialah dia punya kekerapan. Frekuensi dia. Kekerapan dia lah. Kekerapan dia. Ini adalah Y. Titik tengah ni ialah X. Okey, boleh. Sama juga dengan histogram tadi. Frekuensi ni ialah dia punya X. Lower boundary, upper boundary ni. Okay, kesepadan atas. X. Sorry. Ini adalah dia punya Y. Kekerapan dia punya Y. Kumulatif pun Y. Depends on soalan lah. Kalau histogram biasa pakai frekuensi, pakai kekerapan. Kalau histogram kelonggaran, pakai kekerapan kelonggaran. Yang ini dia punya X. Okey, boleh? Boleh So, saya macam terus sikit ni. So, untuk hari ini kita settlekan ni dahulu. Minggu depan kita akan tengok OGIF, juga kuartil. Kita akan tengok juga persentil. Kita tengok juga macam mana, lepas tu baru kita nak tengok sukatan serakan lah. So, ada lagi satu graf kita akan tengok iaitu OGIF. Macam mana cara nak buat OGIF. Lepas tu kita akan tengok apa tu kuartil dan persentil. Lepas tu baru kita tengok nama dia sukatan serakan.